اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Malam ni kita sambung ayat 222. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, iaitu ayat 219 dan 219, 220 dan 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Pengajaran ayat 219, dua ayat sekaligus. Ayat 220 pun fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Jadi kita bagi dua pengajaran untuk dua ayat sekaligus, 219 dan 220. Pengajaran pertama, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dan memastikan apa yang mereka lakukan tidak bercanggah dengan perintah Allah. Yang kedua, Islam datang dengan hukum. Islam datang dengan hukum dan peraturan untuk membawa kebaikan kepada manusia dan mengelakkan kerusakan. Islam datang dengan hukum dan peraturan untuk membawa kebaikan pada manusia dan mengelakkan daripada kerusakan. Yang ketiga, antara kaedah untuk mengetahui sesuatu hukum ialah
dengan membuat perbandingan antara kebaikan dan keburukan daripada sesuatu perkara. Sekiranya kebaikan lebih banyak daripada keburukan, maka ia boleh dilakukan. Dan sebaliknya, sekiranya keburukan lebih banyak dan mudarat lebih besar daripada manfaat, maka ia haram dilakukan. Yang keempat, kesungguhan para sahabat untuk mengetahui apa yang terbaik untuk mereka infak. Kesungguhan para sahabat untuk mengetahui apa yang terbaik untuk mereka infak pada jalan Allah. Yang kelima, infak yang terbaik ialah infak yang lebih daripada infak apa yang lebih dari keperluan. Infak yang terbaik ialah infak apa yang lebih daripada keperluan. Maksudnya kalau kita cukup belanja sebulan 1,000, yang lebih pada 1,000 itu yang terbaik. Tapi kalau kita nak infak yang 1,000 yang kita hajat, boleh juga, tapi kurang afdal. Okey. Yang ke-6, menunaikan keperluan adalah lebih baik daripada infak. Menunaikan keperluan sendiri, menunaikan keperluan sendiri adalah lebih baik daripada infak kepada orang lain. Yang ke-7, Allah menggalakkan hamba-hambanya supaya sentiasa berfikir tentang ayat-ayat Allah dan ciptaannya. Sama ada yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat.
Yang ke-8, para sahabat radhiyallahu anhum sangat takut kepada dosa. Seperti dosa makan harta anak yatim. Menyebabkan para sahabat terus bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan para sahabat terus bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hendak mengelak daripada memakan harta anak yatim. Yang ke-8. Yang ke-9, apa-apa sahaja usaha untuk kebaikan anak yatim adalah digalakkan dan merupakan amalan yang terbaik. Apa-apa sahaja usaha untuk kebaikan anak yatim adalah digalakkan dan merupakan amalan yang terbaik. Yang ke-10, 10 lah. Yang ke-10, harus mencampurkan harta anak yatim dengan harta penjaganya ketika dalam proses untuk menjaga dan mendidik anak yatim. Ketika dalam proses untuk menjaga dan mendidik anak yatim. Kerana anak yatim adalah seperti saudara. Seperti saudara atau adik-beradik. Yang ke-11, haram melakukan apa-apa sahaja yang boleh merosakkan anak yatim. Boleh merosakkan anak yatim atau mengambil haknya. Okey, pengajaran ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi isnihi. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Pengajarannya pertama, haram ke atas seorang mukmin mengawini wanita musyrik, wanita musyrikah.
sehinggalah dia beriman. Sehinggalah dia beriman. Yang kedua, haram wanita yang beriman mengawini lelaki yang musyrik sehinggalah dia beriman kepada Allah. Yang ketiga, dikecualikan daripada hukum tersebut, iaitu dibolehkan lelaki Muslim mengawini wanita yang baik daripada ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Tulis dalam braket rujuk ayat Al-Ma'idah, ayat 5 surah Al-Ma'idah. Yang keempat, dibolehkan lelaki Muslim mengawini wanita ahli kitab dengan dua syarat. Pertama, wanita ahli kitab itu benar-benar berpegang pada kitab Taurat ataupun Injil, walaupun ia telah diubah. Yang kedua, wanita ahli kitab itu adalah wanita yang baik. Jauh daripada perbuatan zina. Yang keempat, yang kelima, lelaki boleh berkahwin tanpa wali. Sebaliknya, wanita tidak boleh berkahwin kecuali dengan wali. Yang keenam, seorang mukmin adalah lebih baik daripada seorang musyrik. Walaupun mukmin itu adalah hamba dan musyrik itu adalah memiliki berbagai kelebihan. Yang ketujuh, hamba wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun ia memiliki kecantikan, kekayaan dan pangkat yang tinggi. Okey, habis ah. Kita sambung tadabbur.
Ayat malam ni ialah ayat 222. Kaitan dengan ayat sebelum ni. Kalau ayat sebelum ni Allah bagi tahu haram orang beriman kahwin dengan wanita musyrik ataupun wanita mukmin, haram mengahwini lelaki yang musyrik. Maka ayat malam ni kaitannya ialah bila orang lelaki ataupun orang perempuan tak boleh kahwin dengan yang musyrik, antara sebabnya ialah wanita musyrik ataupun lelaki musyrik ada akhlak yang buruk. Ada akhlak yang buruk. Apa dia akhlak yang buruk? Iaitu antaranya ialah ketika mereka bila isteri ke ataupun wanita mereka datang haid, apa mereka buat pada wanita tu? Antaranya dia bersetubuh. Jadi jangan, Allah nak bagi tahu, pertama jangan kahwin, yang kedua jangan ikut budaya mereka. Dan juga ada yang orang musyrikin termasuklah orang Yahudi di Madinah, bila isteri mereka datang haid, mereka buat apa? Mereka asingkan isteri mereka duduk di luar rumah. Selama mana? Selama tempoh haid. Kalau seminggulah. Sebab mereka anggap wanita yang datang haid adalah najis. Mereka tak akan duduk bersama isteri itu dalam tempoh seminggu, tak akan bercakap, tak makan bersama, tak minum bersama. Jadi wanita itu akan duduk sorang-sorang, makan sorang-sorang, minum sorang-sorang. Bahkan lebih dahsyat kalau mereka tersentuh wanita haid itu, mereka anggap badan mereka pun najis, mereka akan basuh. Sebab bagi mereka wanita haid, satu badan mereka adalah najis. Kalau wanita haid itu duduk di atas kapet ke, kapet itu mereka anggap najis. Itu satu fahaman yang menyimpan daripada ajaran Islam dan satu kezaliman kepada wanita. Jadi Allah, sahabat-sahabat bertanya, sebab sahabat ni ada daripada Mekah, ada daripada Madinah. Dan yang di Madinah pula ada yang terpengaruh dengan budaya orang Yahudi. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka nak tahu apa hukum Islam bila wanita tu datang haid. Adakah sama dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi ataupun orang musyrikin? Jadi ayat ini menjawab persoalan tersebut. Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya engkau. Mereka bertanya engkau. Jadi tak tahu berapa kali dah kita jumpakan wa yas'alunaka kan. Daripada dalam surah Baqarah saja saya ingat 5, 6, 7 dah. Semua sekali dalam Al-Quran ada lebih 12 perkataan wa yas'alunaka, menggambarkan apa? Sahabat ni suka menuntut ilmu dan bila mereka tak tahu mereka akan bertanya. Yang kedua, mereka bila tak tahu mereka terus cari siapa? Rasulullah. Mereka tak tanya sahabat, mereka tak tanya mak bapak mereka. Sebab mereka tahu bila mereka beriman, mereka kena ikut perintah Allah dan Rasul. Bukan perintah sahabat, bukan perintah mak bapak mereka. Okey, sekali ini mereka tanya Nabi tentang apa? Anil mahid. Tentang al-mahid ni asal daripada perkataan hadha. Hadha makna dia sala. Sala makna mengalir. Sala makna ini hadha ni fa'il madhi, telah mengalir. Makna dia sala, iaitu sama, telah mengalir. Kalau isim dia haid. Haid makna dia sailan. Sailan ni makna pengaliran. Jadi kenapa haid dinamakan haid? Sebab dia mengalir. Darah tu mengalir keluar. Okey, al-mahid, apa makna mahid? Ada dua makna. Biasa bahasa Arab, asal dia hadha tapi ditambah mim kat depan. Ada mim kan? Yang kita biasa tahu, yang kita biasa belajar, kalau ada mim kat depan, berbaris depan. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang.
Kalau amanah, beriman. Kalau mukmin, orang yang beriman. Kan? Kalau aslama, dia telah Islam. Kalau muslim, semalam kita belajar ayat sebelum ni kan. Wallahu ya'lamu minal mufsid. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Mufsid yang melakukan kerusakan. Muslih, orang yang buat kebaikan. Okey? Itu kalau mim baris depan. Kalau mim baris atas, biasanya apa dia? Tempat. Contoh? Masjid. Kan? Asal dia sajadah, sujud. Tapi kalau tambah masjid, tempat sujud. Hasyara, himpun. Kalau nak jadikan tempat perhimpunan, mahsyar, bukan muhsyar. Ta'am, makanan. Kalau nak jadikan tempat makan, tambah mat'am. Kan? Jalasa, duduk. Kalau nak jadikan tempat duduk, majlis. Itu bahasa Arab tu, majlis perkahwinan, majlis kenduri kan. Okey? Jadi kalau hadar, mengalir darah. Kalau mahid, kan? Tempat mengalir darah. Iaitu kemaluan. Kan? Jadi mahid ni ada dua makna. Satu, tempat mengalir, iaitu kemaluan, faraj. Yang kedua, makna dia darah tu sendiri. Darah yang mengalir. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil masdar mimi. Okey? Jadi mereka bertanya engkau tentang apa ni? Sebenarnya sahabat tanya tentang darah ataupun tentang kemaluan tu? Tak. Sahabat dah tahu tak darah tu? Tahu dah. Sama juga ayat sebelum ni, wa yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya engkau tentang arak. Sebenar, adakah sahabat tanya apakah itu arak? Bukan. Sahabat cukup mahir dan cukup kenal apa itu arak. Yang sahabat nak tanya pada hukum minum arak. Sekarang sahabat bukan nak tanya tentang darah haid, tapi nak tanya tentang hukum ketika datang haid. Tapi tak disebut hukum. Sebab apa? Itulah bahasa Al-Quran. Dia nak ringkas. Bila sudah difahami, dia tak sebut dah hukum. Macam kita tanyalah. Apa saya nak bertanya pasal rokok ni? Sebenarnya saya nak tanya, apakah makna rokok ataupun apa hukum isap rokok? Saya nak tanya pasal rokok. Rokok adalah sejenis. Mana tak faham soalan. Okey. Nabi tahu tak jawapan dia? Nabi tak tahu. Maka Nabi tunggu wahyu dan Allah bagi tahu. Qul. Katakanlah. Huwa, ia tu balik pada darah ni ataupun tempat keluar darah. Azza, apa makna azza? Azza, sila jawab. Apa makna? Azza ni benda yang menyakiti, benda yang menjijik. Kotoran yang bila kotoran dia menjijikkan. Apa tu? Darah itulah. Ia adalah kotoran. Maka Allah nak bagi tahu. Oleh kerana dia kotoran, oleh kerana dia menjijikkan, fa'tazilu. Maka hendaklah i'tazilu. I'tazilu makna jauhkan. Pernah dengar nama satu kumpulan Mu'tazilah? Kenapa dinamakan Mu'tazilah? Sebab ada salah seorang pengikut dia i'tizal, keluar daripada kumpulan asal buat kumpulan baru. Maka dipanggil kumpulan Mu'tazilah, iaitu kumpulan yang mengasingkan daripada kumpulan asal. Jadi i'tizal ni hendaklah kamu mengasingkan. Dia terjemah apa? Menjauhkan. An-nisa. Nisa ni wanita ke isteri?
Ha? Wanita ke isteri? Dan nisa ni makna asal dia wanita. Tapi bila disebut dalam Quran, biasanya kalau sebut nisa makna isteri. Contohnya, ya nisa an-nabi. Wahai wanita-wanita Nabi. Makna apa ni? Isteri. Di sini pun, bila datang isteri kamu datang haid, maka jauhkan isteri-isteri. Isteri apa? Isteri kamu lah. Jangan jauhkan daripada isteri orang lain. Maka kamu menjauhkan dari isteri-isteri kamu. Fil mahid, di ini yang membezakan antara Islam dengan agama yang bukan Islam, seperti Yahudi, Nasara dan sebagainya. Apa dia? Yahudi dan Nasara, kalau isteri mereka datang haid, mereka jauhkan isteri semua satu badan. Tapi bila orang Islam, isteri dah datang haid, jauhkan dia di mana ni? Fil mahid, tempat kemaluan tu, tempat keluar darah. Boleh faham? Jangan dekat kawasan tu. Sebab itulah Nabi bila nak duduk bersama isteri dia yang datang haid, Nabi bagi kepada isteri dia pakai kain. Supaya apa? Jaga kawasan ni. Tempat mana apa tu? Tempat lain boleh tak? Nak cium, nak peluk. Boleh kan? Boleh ya? Boleh. Jauhkan daripada isteri kamu diterjemah apa tu? Ada dua maksud lah. Satu, di waktu haid. Yang kedua, tempat tu. Tempat keluar darah tu. Di waktu haid. Yang kedua makna tempat. Dua-dua betul. Okey, ini hikmah dia. Bila Allah larang mendekati isteri ataupun berjimak dengan isteri ketika haid, maka Allah bagi tu sebab. Apa sebab dia? Kenapa tak boleh? Dia sebab ni lah. Allah dah sebut ni. Kadang-kadang Allah biasanya, kalau Allah perintah ataupun larang, Allah bagi tu sebab. Dan kadang-kadang Allah beritahu sebab setelah Allah beritahu hukum, baru Allah beritahu sebab. Tapi yang ni terbalik. Allah beritahu sebab dulu, baru beritahu hukum. Kalau saya tanya, kenapa tak boleh bersama isteri? Sebab azab. Boleh faham? Ini bukan azab kat sini. Okey, kenapa tu? Azar tu, sebab azar tak boleh bersama isteri. Apa yang menyebabkan tak boleh? Lagi? Dia sebenarnya azar tu, dia menyakitkan ataupun menjijik untuk isteri saja ataupun untuk suami dan isteri. Untuk suami, apa yang menjijikkan? Ialah darah kan? Darah satu kotor, yang kedua bau dia. Kemudian isteri pula, dia biasa wanita kalau datang haid ni emosi dia tak bagus kan. Jadi kalau nak bersama isteri ketika itu, dia tak akan senang. Dan bila dia tak senang, kita pula nak bersama, kita pun jadi itu azab. Jadi berhati-hati dengan azab. Okey. Fa'tazilu an-nisa. Dia di sini pengajarannya apa? Allah tu hakim. Hakim kita dah belajar semalam, iaitu pertama, hakim makna dia Allah saja berhak buat apa saja hukum. Yang kedua? Bila Allah buat hukum, mesti ada hikmahnya. Kalau Allah buat hukum tanpa hikmah, Allah tak bijak dan tak layak jadi Tuhan. Okey?
Jadi di sini kenapa tak boleh bersama isteri? Sebabnya apa? Azab. Kenapa Allah begitu sebab? Ha? Perlu tak? Wajib tak ke atas Allah bila dia buat hukum? Wajib tak ke atas Allah bagi tahu sebab apa hukum tersebut? Wajib tak? Ha? Tak wajib. Tak wajib. Ada benda-benda yang kita tak tahu pun walaupun memang ada hikmah. Contoh, kenapa solat subuh 2 rakaat? Apa hikmah? Tahu? Tak tahu. Tapi ada tak hikmah? Pasti ada. Allah tak akan buat hukum tanpa hikmah. Betul? Jadi ada yang Allah beritahu hukum, ada yang Allah tak beritahu. Yang ni Allah beritahu. Kan? Soalan dia, apa faedah, apa kebaikan bila Allah perintah dan Allah beritahu sebabnya? Ha? Itulah tadabbur, itulah tadabbur. Bila Allah perintah, Allah beritahu sebab. Apa dia? Apa dia? Sebab Allah nak manusia ni, hamba dia, bila terima hukum Allah, terima dengan rasa puas hati. Oh, sebab ni. Jadi Allah nak kita satu puas hati. Yang kedua, mudah nak laksanakan. Di antara sebab manusia susah nak laksana perintah Allah, sebab apa? Tak tahu apa hikmah. Cuba cek orang yang tak solat tu. Ataupun solat tapi malas. Cuba tanya dia, kenapa malas solat? Saya tak tahu kenapa saya solat. Betul? Kalau orang tahu apa tujuan solat, apa hikmah, dia akan rasa bersalah bila tak solat ataupun bila lambat solat. Dan dia rasa nak sentiasa solat. Sebab apa? Terlalu banyak kebaikannya. Betul kan? Sama juga pengajaran untuk kita bila kita suruh anak ataupun bila kita larang, bagi tahu supaya dia mudah nak terima arahan dan rasa senang nak laksanakan. Betul kan? Sebab tu kenapa anak-anak susah nak solat? Kenapa anak-anak susah nak baca Quran? Lepas tu kita kata anak kita degil sama dengan bapa dia. Dan bapa dia adalah suami aku. Kan? Kenapa? Beza tak? Dia nak baca Quran dengan nak pergi sekolah setiap hari. Bangun pagi, balik petang. Dengan nak baca Quran kadang-kadang setengah jam. Beza tak? Beza. Yang mana anak kita lebih mudah? Kenapa pergi sekolah lebih mudah? Kena bangun awal, berjalan pula pergi sekolah, duduk dalam bilik kelas, tak ada aircon. Sampai 1, pukul 2 kan? Lepas tu kena study sampai 4-5 jam. Lepas tu balik penat. Tapi yang tu lebih mudah daripada baca Quran setengah jam. Kenapa? Sebab dia tahu matlamat pergi ke sekolah. Dia tahu sebab dia. Dia nampak ada tujuannya untuk masa depan dia. Jadi dia pergi. Tapi Quran malas. Kenapa? Tak nampak. Lepas tu dia tengok mak dia, bapa dia lebih kurang je. Kan? Okey. Ini yang Allah begitu hikmah. Ada yang Allah tak begitu hikmah. Mana yang lebih baik? Kita ikut perintah Allah setelah kita tahu hikmah ataupun kita ikut perintah Allah sebelum tahu hikmah? Yang mana yang lebih baik? Sebelum tahu hikmah. Kenapa? Lebih menguji dan lebih menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dan menunjukkan dia lebih kenal siapa yang suruh. Bila Allah yang suruh, mesti ada hikmah walaupun aku tak tahu dan aku tak perlu tahu pun. Sebab bila Allah suruh pasti baik. Betul? Sebab itulah bila Nabi Ibrahim AS kan, dia bermimpi sembelih anak dia kan. Terus dia beritahu anak dia Ismail. Ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim bermimpi berkali-kali. Last kali dia beritahu anak dia, "Inni ara an azbahuka fil manam." Aku melihat dalam mimpi aku sembelih engkau. Apa kata Ismail AS? Nabi Ismail tanya tak bapa dia, apa hikmah? Kenapa nak sembelih aku kan? Kan biasa sembelih kambing. Cuma sebelum bapa sembelih saya nak tahu apa hikmah. Ismail tanya tak? Tak. Apa kata Ismail? Tengok jawapan Nabi Ismail. Walaupun dia masih kanak-kanak. Dia kata apa? If'al ma tu'mar.
If'al, dia kata pada bapa dia, lakukan apa yang engkau diperintah. Dia tak kata, lakukan apa yang engkau mimpi. Beza tak? Lakukan apa yang engkau mimpi dengan lakukan apa yang engkau diperintah. Beza tak? Jadi kenapa Nabi Ismail cukup mudah terima perintah sembelih? Dia tak fikir dah apa risiko, apa akibat. Dia tak fikir langsung. Kenapa? Jadi mudah. Walaupun tak tahu hikmahnya. Apa dia? Dia tahu. Aku tahu kamu ni, bapa aku adalah Nabi. Dan mimpi Nabi mesti benar. Dan dia adalah perintah Allah. Jadi aku tak perlu tanya hikmah. Pasti baik. Sebab tu kata Ismail, buat je apa yang engkau diperintah. Bukan kehendak engkau ni. Boleh? Sama juga Hajar. Bila Ibrahim suaminya meninggal dia di tengah padang pasir. Ditanya apa? Apa yang ditanya oleh Hajar kepada Ibrahim AS? Kan? Adakah Allah yang perintah kamu tinggalkan aku di sini? Ibrahim jawab apa? Ya. Lepas tu Hajar tanya tak? Apa hikmah dia? Tanya? Tak ada. Bila tunduk dan patuh pada perintah Allah tanpa tahu hikmah, itulah makam ubudiyah yang paling tinggi sekali. Itu paling tinggilah. Sebab taat tanpa tahu hikmah. Kalau jenis taat setelah tahu hikmah ni jenis apa ni? Macam kita suruh anak kita lah. Anak kita ada 2 orang. Seorang ni kita kata sebelum tidur basuh kaki, basuh tangan, gosok gigi. Kan? Seorang lagi kita suruh yang sama. Tapi yang A ni, baik ayah, terus buat. B ni, dia kata, ayah sebelum saya buat, boleh tak saya tanya, kenapa kena gosok gigi? Antara 2 anak ni mana yang lebih baik? Yang terus buat. Sebab apa dia tahu? Bila bapa yang suruh, mesti baik untuk dia. Okey? Jadi kita harap kita termasuk kumpulan yang mana ni? Yang taat walaupun tidak mengetahui apa hikmahnya. Okey. Kemudian, wala taqrabuhunna. Dan janganlah kamu taqrabuhunna, kamu nak terjemah apa ni? Dia terjemah apa? Dalam tafsir ada 2 makna. Satu makna al-qurbu, makna dekat, qarib, kan? Sahabat karib. Satu lagi daripada al-qirban. Kirban makna dia jima'. Jadi kalau makna dekat, jangan kamu dekati isteri-isteri kamu ketika haid. Satu lagi makna al-qirban, iaitu jangan kamu berjima'. Okey? Dua-dua betul. Jangan kamu dekati. Sehingga satu, yang kedua jima'. Sehingga sampai bila? Yathurna. Sampai dia suci ke sampai dia berhenti darah haidnya? Dia terjemah apa? Ada 2 maksudlah. Satu, sehingga mereka suci. Yang kedua, sehingga mereka berhenti darah haid. Sehingga suci dari darah. Sebab apa ni? Di sini Allah kata apa? Faiza, maka apabila Cuba baca. Faiza? Ta kan? Bukan ya? Kan? Jadi nak baca bunyi pelik je. Faiza tatahharna. Dan maka apabila mereka telah
Sebab itulah di sana dia terjemah apa? Suci daripada darah, tapi belum mandi. Syarat nak berjimat balik kena 2 syarat. Pertama, dah habis haid. Dah habis haid boleh tak berjimat? Tak boleh. Syarat kedua ni. Ini mandi ni. Tatahharna, mandi. Yang sana suci daripada haid. Setelah mereka mandi, fa'tuhunna, maka datangilah ataupun jimatlah mereka min haisu, dari haisu, dari mana yang amarakumullah, yang mana-mana yang Allah perintah kepada kamu. Apa yang Allah perintah? Apa yang Allah perintah? Iaitu bila berjimat dengan isteri mesti daripada faraj, daripada kubul. Kalau depan dia panggil kubul. Kalau dia belakang dia panggil dubur. Jadi yang mana Allah perintah iaitu berjimat daripada kubul. Okey. Cuma saya nak jelas kat sini ni. Bila wanita itu datang haid, maka jauhkan. Jauhkan ada 2 kan. Pertama, jauhkan dengan wanita. Yang kedua, jauh daripada tempat keluar darah tu. Yang mana yang lebih tepat ialah, boleh tak kita duduk dekat dengan isteri yang datang haid? Boleh. Nak berpeluk boleh kan? Bahkan ada riwayat mengatakan, ada satu ketika Nabi baca Quran dan Aisyah duduk atas riba Nabi. Dan ketika itu Aisyah datang haid. Tak ada masalah. Pernah tak? Isteri kita datang haid, kita riba dia dan kita baca Quran. Tak pernah kan? Sebab sebelum datang haid pun tak buat. Okey, dan jangan kamu dekati mereka. Ni kadang-kadang orang salah faham. Jangan dekati, apa makna? Yalah, jangan dekati, mana jauh lah. Tapi maksud macam mana tu? Jauh? Jarak 1 meter? Kena jaga SOP, sebab itulah ada 2 makna taqrabu ni. Makna lebih tepat pada jangan berjimat. Nak duduk dekat silakan, nak peluk silakan. Nak duduk atas riba silakan. Nak cium apa silakan. Yang tak boleh ialah jangan berjimat je. Okey. Kemudian bila dah habis darah haid, kemudian mereka dah suci dan mandi, maka berjimatlah mengikut apa yang Allah perintah. Okey. Allah sebut tak cara berjimat? Tak. Makna apa? Bebas. Bebas. Yang haramnya apa dia? Daripada dubur. Yang kedua, ketika haid dan nifas. Itu je. Yang selain daripada itu, semua halal. Semua halal. Ada orang kata kalau nak berjimat kena apa ni, tak boleh pegang pakaian, nanti malu malaikat tengok. Kan? Betul tak? Tak betul, tak ada dalil. Yang mengatakan, ada hadis mengatakan Aisyah tak pernah tengok kemaluan Nabi, Nabi tak pernah, itu hadis dhaif. Jadi, apa? Gaya bebas. Gaya bebas. Siapa yang mengatakan cara macam ni je, dia kena bawa dalil. Sebab ayat ni menunjukkan bebas. Yang haramnya melalui dubur dan ketiga haid. Okey. Kemudian sesungguhnya Allah yuhibbu menyukai at-tawabin. Ada alif at-tawabin, orang-orang. Apa makna tawabin? Orang yang suka. Bukan setakat orang bertaubat, tapi suka bertaubat. Makna kalau bertaubat jarang-jarang, Allah tak berapa suka. Dia buat dosa setiap hari tapi bertaubat
Setahun sekali ataupun malam Jumaat aja. Allah tak suka. Allah hanya suka tawabin. Kena faham bahasa Arab. Bila sebut tawab, mana? Banyak dan kerap bertaubat. Pelik tak? Bila dia kerap bertaubat, mana dia banyak buat? Tapi Allah suka. Pelik tak? Maknanya kalau kita buat dosa sikit, kita pun bertaubat sikit lah. Allah tak suka lah. Betul? Betul ke tak? Betul kan? Jadi kesimpulannya kena buat dosa. Bukan kita kena buat dosa banyak, kita memang buat dosa banyak. Sebab tu Nabi cakap apa dalam hadis? Apa dia? Kullu ibn Adam khata' wa khairu akhata'in at-tawwabun. Boleh baca tulisan saya. Saya rasa cantik, tapi bila saya dek jauh saya tengok, buruknya tulisan saya. Okey, cuba terjemah. Kullu ibn Adam, kullu setiap anak Adam, kita lah. Khata'. Dari bahasa Arab, kalau wazan dia bunyi macam ni, fa'alun. Ini tawwabun, fa'alun, khata'. Maka mesti menunjukkan banyak dan kerap. Kalau taibun, orang yang bertobat, jarang-jarang. Kalau tawab, banyak bertobat. Kalau khati'un, orang yang jarang buat salah. Kalau khata', siapa yang cakap ni? Semua anak Adam banyak buat salah, Nabi. Kemudian Nabi puji. Nabi puji siapa ni? Orang baik ke orang buat dosa? Wa khairu akhata'in, sebaik-baik orang yang banyak buat dosa ialah, dalam banyak-banyak orang yang buat dosa ada yang terbaik. Siapa? Tawabin. Sebab itulah khata'in banyak buat salah, tawabin bagus lari kan. Jangan banyak buat salah tapi taubat jarang-jarang. Okey. Dan ada satu hadis Nabi kata, kalau kamu tak buat dosa, apa Allah akan buat pada kumpulan yang tak buat dosa ni? Allah akan binasakan dia dan Allah akan cipta makhluk yang baru, dan makhluk yang baru buat dosa dan dia akan minta ampun kepada Allah. Sampai begitu sekali. Sebab Allah ada sifat Ghafur. Allah ada sifat Tawwab. Kalau tak ada hamba dia buat dosa, macam mana Allah nak ampunkan hamba dia? Okey. Jadi jangan salah faham. Nanti dia buat kesimpulan, Ustaz bagi motivasi pada kita malam ni supaya buat dosa banyak kan. Jangan salah faham. Jadi Allah sangat suka orang yang banyak bertobat. Okey, dan wa yuhibbu, dan dia suka al-mutatahhirin. Orang-orang yang suka mensucikan diri. Apa beza ni? Sekarang berapa sifat yang Allah suka ni? Dua. Pertama? Yang ni, yang kedua? Apa beza? Yang mana zahir, yang mana batin? Tawabin bertobat daripada dosa. Dosa ni nampak tak? Tak. Yang ni mensucikan diri daripada najis. Najis nampak tak? Yang berkaitan dengan ayat ni yang mana satu? Bila datang haid, jangan dekati isteri sehingga dia bersuci. Bersuci apa? Bersuci yang mana ni? Zahir ke batin? Dan bila dia mandi, boleh bersamanya. Mandi tu zahir ke batin? Semua cerita pasal zahir. Tiba-tiba yang pertama Allah sebut pasal batin. Yang zahir last sekali. Kenapa?
Sepatut ikut susun ayat apa dah? Innallah yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbu at-tawabin. Kenapa Allah dahulukan tawabin yang batin? Yalah, kenapa dahulukan yang tak nampak? Apa dia? Lalu buat dosa. Tak, antara dua ni yang mana lebih penting? Bersih badan, bersih baju kita, ataupun bersih hati kita. Yang ni lebih penting, sebab tu Allah sebut dahulu. Jangan kamu fokus dak cuci badan, jaga kesihatan, tapi dosa penuh, hati penuh hitam. Kan? Berapa ramai yang badan dia Masya Allah wangi, bersih sentiasa, tapi dosa pun hitam pekat. Boleh? Dahulukan yang ni. Dan ini yang kita, Allah suruh apa? Selepas berwuduk, Allah suruh kita berdoa kan? Apa doa dia? Oh, tak ingat. Kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk lah. Lepas tu, Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni. Kenapa bertaubat? Kan kita nak pergi solat. Bertaubat ni makna setelah buat dosa. Kita nak pergi solat baru je berwuduk. Wuduk amal soleh. Nak pergi solat pun amal soleh. Kenapa pula minta Allah jadikan kita orang yang bertaubat? Kita bukan buat dosa. Makna kita dah ambil wuduk, tapi wuduk tu hanya bersihkan zahir saja. Betul? Dan bila kita nak solat, kita pastikan pakaian kita bersih. Tempat sujud bersih. Tapi hati kotor. Berapa ramai yang masuk solat, zahirnya bersih. Tapi hati setiap hari, setiap masa buat dosa. Sebab itulah, lepas wuduk, pastikan kamu juga bersih daripada dosa. Okey. Kemudian, nisa'ukum. Nisa'ukum. Apa makna? Isteri-isteri kamu adalah harsun. Adalah ladang. Harsun. Kita baru jumpa sebelum ni kan, ayat 205 rasa. Sifat orang munafik kan. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa. Harsa ni apa makna? Tak, dia kebun. Kebun. Kalau tanaman tu az-zar'u. Isteri-isteri kamu adalah ladang ataupun kebun. Lakum, untuk kamu. Apa maknanya? Mana Allah samakan isteri itu seumpama ladang. Bila dalam masyarakat dia panggil tashbih lah, Allah samakan. Apa persamaan antara isteri dengan kebun? Sudut apa tu yang sama? Kalau kebun, kita guna kebun untuk apa? Cucuk tanam untuk dapat apa? Hasil. Maka isteri pula untuk kita bercucuk tanam benih supaya keluar hasil. Makna apa tu? Salah satu tujuan utama perkahwinan ialah untuk melahirkan zuriat, keturunan. Sama seperti kamu ada kebun. Apa faedah kamu beli kebun? Saya nak tanya, bila kita ada kebun, kita nak kebun kita banyak hasil ke ataupun sedikit je hasil? Banyak kan? Betul? Kita beli tak kebun yang besar, luas, tapi saya nak kebun yang besar tapi saya nak hasil yang sedikit je. Beli tak macam tu? Tak. Tapi ramai tak orang bila kahwin, saya nak hasil sikit je. Ramai? Ramai. Bila dia nak hasil sikit, dia tak jadikan isteri dia yang Allah suruh, iaitu harsun. Boleh? Pelik tak kita tengok orang tu ada kebun 10 hektar, tapi dia hanya tanam setengah hektar je. Pelik tak? Kita kata apa pada orang ni? Mana tak ada modal? Beli 10 hektar ada modal?
Jadi pelik tak orang kahwin tapi nak anak seorang? Pelik tak? Tapi dalam dunia sekarang kita rasa itu tak pelik. Yang pelik apa dia? Siapa yang kita rasa pelik? Yang anak 10 dengan anak seorang. Yang mana kita nampak pelik? Ha? Anak 10 kan? Kenapa kita rasa pelik anak 10? Sedangkan Allah kata isteri kamu adalah kebun. Bila kebun kena sebanyak yang mungkin. Kenapa kita rasa pelik bila anak ramai? Kita sendiri pun tak faham kenapa kita rasa pelik kan. Jawapannya ialah sebab kita tak faham tujuan perkahwinan. Dan yang kedua sebab kita tak yakin pada Allah dan Rasul. Nabi sebut tazawwaju dalam hadis sahih riwayat Muslim, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun. Apa ayat tu? Lupa dah hadis tu. Dia lebih kurang macam ni. Nabi kata tazawwaju, kahwinlah oleh kamu al-wadud. Apa makna al-wadud? Ini bukan Aminah Wadud ni. Wadud ialah wanita yang penyayang. Macam mana kita tahu? Tengoklah mak bapak dia, tengok keluarga dia. Yang kedua, al-walud, yang banyak beranak. Fa inni mukathirun bikum al-umam. Kenapa kahwin dengan wanita yang penyayang dan yang banyak dapat melahirkan anak? Sebab aku berbangga dengan umat yang ramai. Mana kalau kamu dapat anak ramai, aku lagi berbangga dengan kamu. Kenapa? Bila semua anak orang Islam ramai, umat Islam semakin ramai dan akan menjadi semakin kuat. Kan? Betul kan? Tapi kita berbangga tak macam Nabi berbangga? Tak. Jadi sebenarnya kita ikut Nabi tak? Tak. Betul. Yang bawah? Betul lah. Fa inni mukathirun. Betul. Bikumul umam. Aku bangga dengan umam. Umam ni jamak kepada ummah. Tengok kita baca Quran, kita tak ada buat Al-Quran, tapi cara kita berfikir, tindakan kita tak sama dengan Quran, tak sama dengan sunnah. Betul tak? Itu dia panggil sifat apa tu? Ada sifat munafik. Kan? Dan kita ambil apa yang kita suka, yang kita tak suka, betul. Berapa ramai yang rancang keluarga ni. Bila dah rancang keluarga, dia bercanggah dengan ni. Harsun. Dia bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi bangga, dia tak bangga. Kan? Sebab tu, ada ulama mengatakan, siapa yang merancang keluarga, hukumnya haram. Apatah lagi kalau dah berbentukkan janin, dia gugurkan, itu lagi haram. Bahkan Allah mencela orang-orang musyrikin Mekah yang membunuh anak hidup-hidup. Kan? Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika mana anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya di akhirat besok, sebab dosa apa kamu dibunuh ni? Maka siapa yang merancang akan disoal soalan yang sama. Kenapa kamu rancang? Kenapa kamu bunuh anak kamu dalam kandungan? Kenapa? Apa dosa dia? Kan? Kamu takut rezeki. Siapa yang bagi rezeki? Kamu hidup sampai besar sampai sekarang, aku bagi rezeki, bukan kamu. Kalau kamu pun aku bagi rezeki, anak kamu pun aku juga, bukan kamu. Kan? Itu akidah tu. Okey? Okey, mungkin perempuan mungkin di sini dia rasa
Saya tak tahulah, saya agak-agak lah. Mungkin perempuan rasa tak puas hati. Sebab apa Allah kata perempuan ni macam kebun, kan? Ikut suka nak buat, tak. Saya nak tanya, pemilik kebun, kalau kebun tu hasil dia bagus, kan? Tanah dia bagus, dia jaga baik-baik tak kebun tu? Sama juga. Kita, kalau kita yakin isteri kita adalah orang yang baik, kita akan jaga betul-betul kebun tu. Sebagaimana seorang lelaki menjaga kebunnya. Okey? Boleh, ha? Kemudian Allah kata apa? Fa'tu. Maka datangilah harsakum, ladang kamu anna syi'tum. Dia anna ni ada dua maksud. Pertama, datanglah. Allah tak kata datangnya isteri kamu, datang kebun kamu. Tengok tu, subhanallah. Datang kebun kamu makna apa? Datang dengan niat untuk perbanyakkan hasil. Boleh faham? Dan caranya, satu, bila-bila masa. Yang kedua, apa bentuk cara sekalipun. Kecuali dua tadi je. Ini dalil menunjukkan apa? Kita boleh bersama isteri dalam apa cara sekalipun, kecuali dua tadi. Melalui dubur, yang kedua ketika haid. Okey. Anna syi'tum, bila-bila masa kamu kehendaki. Tapi kena faham, kena faham. Bila Allah kata datangilah isteri kamu mengikut kamu kehendaki. Adakah kita bebas 100% untuk bersama isteri walaupun dia tak suka? Tak boleh, haram. Sebab ada satu ayat surah An-Nisa ke? Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jangan ingat ayat ni je, ingat juga ayat ni. Allah kata apa? Ini perintah untuk suami pula. Wa'ashiruhunna, bergaulah dengan isteri kamu dengan cara yang makruf. Wajib. Contohlah ketika dia penat, jangan. Ketika dia mengandung, dia loya muntahkan, jangan. Sebab apa? Itu bukan cara yang makruf. Bercakap pula tak boleh menyakiti. Kenapa? Dia bukan cara yang makruf. Bahkan Nabi kata apa? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu, siapa? Orang yang paling baik dengan isterinya. Kalau dia tak baik dengan isteri, kat luar tak payah cakap lah. Tapi ada juga kan, dengan kawan dia, ya Allah, lembut je cakap. Pijat semut pun tak mati. Balik kat rumah, keluar-keluar, kenapa tak masak? Lepas tu kawan telefon, apa khabar? Berubah nada. Makna orang ni, Nabi kata apa? Tak baik. Sebab bukti orang tu terbaik, tengok hubungannya dengan isterinya. Okey? Waqaddimu, dan lakukan oleh kamu li anfusikum, untuk diri kamu. Apa maksud ni? Datangilah kebun kamu mengikut bila-bila masa dan di mana-mana dengan meraihkan keadaan isteri kamu. Lepas tu Allah kata apa? Lakukanlah apa-apa untuk diri kamu. Apa maksud dia? Lakukan apa? Allah tak sebut. Lakukan apa saja kebaikan untuk siapa? Untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Apa dia kebaikan? Kalau ikut ayat ni, pertama, ni berjimat bersama isteri, amal soleh tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala? Ke sia-sia? Saya nak tanya, kita bila berjimat ikut nafsu tak? Bila ikut nafsu dapat pahala tak? Dia tak berani jawab dah. Bersama isteri ikut nafsu. Bila ikut nafsu dapat pahala tak? Dapat, ada dalil? Sekarang siapa suruh berjimat ni? Bila kita buat apa yang Allah suruh, jadi amal soleh. Sebab itulah
Kata ulama, masa kita berjimat kena betulkan niat. Aku berjimat sebab Allah suruh dan aku berjimat kerana Allah, dapat pahala. Dan ada satu hadis sahih, Nabi kata, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Hadis ni panjang lah. Ada golongan fakir di Madinah, termasuk orang muhajirin, dia macam cemburulah. Sebab apa? Sebab dia miskin, tak boleh sedekah. Dia kata, zahaba ahlud dusur, telah pergi orang-orang kaya. Apa dia? Mereka solat, kami pun solat. Mereka puasa, kami pun puasa. Mereka sedekah dengan harta yang banyak, kami tak boleh. Jadi rugilah. Dia mengadu pada Nabi. Ini bukan dengki, dia panggil apa? Tak, dalam bahasa Arab bukan hasad, dia panggil ghibtah. Ghibtah dengki yang baik. Dengki yang baik. Jadi dia kata, ya Rasulullah, untungnya jadi orang kaya. Mereka boleh salat, kami salat. Mereka puasa. Tapi mereka sedekah, kami tak boleh. Nabi kata apa? Allah telah menjadikan setiap sesuatu sedekah, bukan mesti dengan duit. Nabi pun hurai. Tasbih, kamu sedekah. Subhanallah, sedekah. Tahmid, alhamdulillah, sedekah. Tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Takbir, kamu sebut Allahu Akbar, sedekah. Dan kamu suruh benda yang makruf, sedekah. Kamu suruh orang, jom salat, pahala. Kamu larang orang buat kemungkaran, sedekah. Dan Nabi sambung, wa fi bid'i ahadikum sedekah. Bid'i apa makna? Jima'. Dalam jima' kamu dengan isteri adalah sedekah, pahala. Ini yang Allah kata, wa qaddimu li anfusikum. Bila kamu berjima', pastikan kamu buat amal soleh. Macam mana cara? Satu, niat aku ikut perintah Allah. Yang kedua, aku buat kerana Allah. Yang ketiga, aku buat ni sebab nak bagi hak isteri aku. Isteri kita ada hak tak untuk dapat jimat tu? Yang keempat, aku berjimat ni, aku dapat mengelak aku daripada buat maksiat. Betul? Dan aku dapat mengelak isteri aku daripada buat maksiat. Dan yang kelima, yang keenam, dengan jimat ini aku dapat anak yang soleh. Saham aku di akhirat besok. Betul? Sebab itulah di sini termaksudlah bila berjimat niat untuk dapat zuriat. Kan kebun kan? Kan? Dan kebun kita nak apa? Kalau kita nak tanam durian apa? Blackthorn. Kalau kita kebun dengan isteri, kita nak anak apa? Doktor ke, engineer ke, anak yang soleh. Anak yang soleh. Sebab Nabi kata, bila mati anak Adam, semua amalan terputus kecuali bermula bila tu? Bila kita mati, kita akan dapat pahala anak yang soleh. Bermula bila? Bermula masa ni, berjemaah ni. Ini makna waqaddimu li anfusikum. Betul tak? Berapa ramai yang berjimat, dia tak fikir pun ini peluang untuk aku dapat saham akhirat setelah aku mati, iaitu melalui jimat. Boleh faham? Dan ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar bila dia berjimat, dia tak akan berjimat kecuali niat untuk dapat anak. Sebab dia tahu anak tu harta yang paling mahal setelah dia mati. Jadi amat terbalik dengan cara umat Islam berfikir sekarang. Kalau berjimat nak kurangkan anak, kalau berjimat nak rancang, betul dah? Dah terbaliklah. Okey. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Ketahuilah annakum sesungguhnya kamu mulaqu akan apa? Akan bertemu Allah. Nya itu balik pada Allah. Bertemu Allah bila dia? Ini antara dalil ulama mengatakan
Kita akan jumpa Allah dan akan lihat Allah. Apa dalil? Jumpa. Mulaku daripada liqa. Ustaz, dia tak kata tengok, dia kata jumpa. Dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Melayu, bila jumpa mesti tengok. Betul tak? Ada tak? Saya jumpa dia tapi saya tak nampak dia. Bila jumpa mesti nampak. Jadi kita akan jumpa Allah, kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah kata, "Wa basyiri al-mu'minin," dan berilah berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Allah tak sebut ni. Berilah berita gembira. Allah tak sebut berita apa. Kan? Jadi pengajarannya apa? Allah tak kata berilah berita gembira tentang syurga. Tak, Allah tak sebut. Pengajarannya apa? Bila Allah tak sebut mana semua berita gembira layak diperoleh oleh orang beriman. Kalau Allah sebut syurga saja, mungkin kat dunia orang beriman tak gembira. Kan? Jadi Allah nak bagi tahu bila sebut beriman je mesti gembira. Ada isteri pun gembira, tak ada isteri pun gembira. Ada anak pun gembira, tak ada anak pun gembira. PKP pun gembira, PKPD pun gembira, tak ada masalah. Syarat nak gembira apa dia? Syarat nak gembira orang beriman. Dalam konteks ayat ni, macam mana kita nak jadi orang beriman? Ni. Bila isteri datang haid, jangan. Kan? Kemudian, bila nak bersama, pastikan dia dah bersuci. Kemudian, lepas tu, banyak bertaubat. Biar pastikan kamu sentiasa orang yang bersuci. Kemudian, bila bersama isteri, niat untuk dapat anak. Dan pastikan masa berjima, kamu buat amalan soleh yang banyak. Maka kamu orang beriman. Di situ kamu akan dapat berita gembira. Boleh? Jadi selagi mana kamu tak taat perintah Allah, sebenarnya kamu tertipu dengan dunia. Walaupun kamu gembira. Sebab kegembiraan yang sebenar-benar hanya layak oleh orang yang beriman. Okey, cukup lah. Buat dah. Kita tengok soalan sikit. Soalan dia, apa sedekah terbaik untuk anak yatim? Dia bantuan yang terbaik kepada orang yang memerlukan bantuan ialah apa yang dia perlukan dan apa yang paling banyak memberi manfaat kepadanya. Okey. Yang paling banyak memberi manfaat pada manusia secara umumnya apa dia? Apa dia? Makanan, pakaian ataupun ilmu? Ilmu. Jadi kalau ditanya apa bentuk bantuan terbaik untuk anak yatim, ialah ilmu. Apatah lagi dia tak ada bapa kan, lagi pendidikan dia terbiar. Sebab tu sekarang banyak anak yatim yang mak bapak dia mati sebab wabak COVID-19 kan. Peluang. Ramai dari segi material, ramai dah bagi bantuan, pakaian, tempat tinggal, yuran belajar, tapi pendidikan agama tak ramai yang bagi perhatian. Jadi bagi saya, bantuan yang terbaik untuk anak yatim khususnya ialah, sebab itulah Nabi anak yatim tak? Apa yang Allah bagi pada Nabi? Harta? Bukan. Apa yang Allah bagi pada Nabi? Quran. Dengan Quran itulah Nabi yang anak yatim menjadi orang yang paling hebat kat dunia dan di akhirat. Dengan apa? Dengan Quran, bukan dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat. Jadi bagilah ilmu kepada anak yatim. Bila pasal nak bagi makanan, silakan. Nak bagi pakaian, silakan. Tapi pastikan anak yatim mendapat agama, insya-Allah dia selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Oh, ini soalan saya tak boleh jawab. Saya tak ada jawapan, nanti saya cek semula. Dia, Allah sebut, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa'un, yang ia adalah syifa, penawar, dan juga rahmat kepada orang beriman. Jadi maksud hadis itu, penawar yang paling utama, yang paling penting ialah Al-Quran. Di samping itu tak salah kita menggunakan ubat-ubatan ataupun herba, akar kayu ke, tak salah. Sebab tumbuhan ni banyak faedah dia kan. Salah satu menjadi makanan,
Salah satunya menjadi untuk ubat, merawat penyakit. Salah satu tumbuhan ini adalah sebagai pemandangan yang boleh menyejukkan hati. Tapi sifat yang paling utama ialah Al-Quran. Wallahualam. Dia dua isteri duduk serumah tak salah sekiranya dua-dua bersetuju dan kita berlaku adil kepada kedua-duanya, tak salah. Saya nak sebut juga kan, kadang-kadang orang yang suka merancang kan, anak tak ramai, gaji besar, tapi hidup bermasalah juga. Ambil pengajaran, Nabi ada berapa isteri? Dalam satu masa Nabi ada 9 isteri, kan? Dan Nabi ni tak banyak harta, rumah Nabi pun sempit. Dan Nabi biasa kadang-kadang lapar, kan? Kadang-kadang sebulan rumah Nabi tak berasap. Dan kadang-kadang Nabi ikat perut sebab lapar, tapi Nabi berjaya menguruskan 9 rumah ni. Semua dapat keadilan. Pengajarannya apa? Kita kadang-kadang gaji dah besar kan? Isteri pun seorang, anak pun seorang, tapi huru hara. Mana bukan masalah kewangan, tapi masalah keimanan kepada Allah. Kita uruskan rumah bukan ikut kehendak Allah. Bila tak ikut kehendak Allah, duit banyak mana pun tak akan jadi baik. Wallahualam. So, cara mudah nak bangun tahajud yang paling penting ialah tinggalkan dosa. Okey. Benda yang paling asas dan paling penting untuk bangun malam ialah jauhkan diri daripada dosa. Kalau buat dosa, bertobat terus. Sebab penghalang utama manusia bangun malam ialah dosa. Penghalang utama manusia bangun malam ialah dosa. Allah kata apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak. Allah kata kami dah angkat daripada engkau wa wada'na anka wizrak. Kami angkat daripada engkau bebanan engkau. Bebanan apa ni? Allazi anqada zahrak, yang membebankan belakang engkau. Jadi apa dia tu? Apa-apa kesalahan Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul, Allah angkat dah. Bila tak ada dosa, maka badan kita akan menjadi ringan. Bila jadi ringan, mudah je nak bangun. Walaupun tidur hanya sekejap. Nabi tidur sekejap je. Siang pula Nabi berdakwah dan berjihad. Penat, letih. Tapi tidur pula sekejap dan bangun pula lama. Kenapa jadi mudah? Sebab hati Nabi bersih daripada dosa. Bila bersih, benda yang baik semua jadi mudah. Dan ada satu peristiwa saya selalu sebutkan. Iaitu seorang salafus salih, dia selalu bangun malam. Satu malam dia tak boleh bangun malam. Dia berfikir, bila tak boleh bangun malam, terus dia teringat pada dosa. Dia berfikir apa dosa dia buat semalam. Sebab dia kaedah, tak boleh bangun malam, mesti sebab dosa. Dia fikir-fikir, rupa-rupa semalam, dia pergi satu masjid, dia tengok ada orang menangis, terlintas dalam hati dia, dia mengatakan apa? Yang menangis adalah riak, nak menunjuk pada orang. Itu je terlintas dalam hati. Sebenarnya itu adalah satu dosa sebab dia bersangka buruk pada orang. Dan Allah terus hukum tak boleh bangun malam. Hanya dengan satu dosa. Kita kalau ada 10 dosa, bukan satu malam lah tak boleh bangun. Jadi benda yang paling asas nak bangun malam, dosa, bertobat daripada semua dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kita pada anak, dosa kita pada isteri, dosa kita pada jiran, dosa kita pada mak bapak. Kemudian yang kedua, bila hati dah bersih, isikan dengan ilmu, khususnya tadabbur Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Dengan ilmu, kita akan dipandu oleh hidayah Allah untuk semakin dekat kepada Allah, termasuklah untuk bangun malam. Wallahualam. Ya, angkat takbir sebelum rukuk. Itu adalah salah satu sunnah Nabi. Hukumnya sunat. Bila anak lelaki sudah layak menjadi imam solat ibunya. Dalam satu hadis sahih, Nabi pesan pada para sahabat, bila masuk waktu, salah seorang kamu melakukan azan. Nabi tak bagi syarat. Sebab apa dia azan? Bila azan, siapa-siapa je. Kemudian Nabi kata, ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Lepas tu, hendaklah menjadi imam orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dia mahir bacaannya, dia hafal dan dia faham maksud Al-Quran. Dia faham salat. Itu orang paling layak menjadi imam. Jadi lepas tu, sahabat pun keluar. Bila masuk waktu, seorang sahabat melakukan azan. Kemudian bila nak salat,
saya lupa nama sahabat ni, nama umur dia 6 ataupun 7 tahun ketika itu. Jadi bila qamat, semua sahabat yang dewasa tengok kepada aku. Kenapa? Sebab ketika itu aku yang paling banyak hafal Quran. Maka sahabat dengar pesan Nabi, yang jadi imam kena yang paling banyak hafal Quran, yang ada ilmu lah sikit-sikit tentang solat. Maka Nabi tak kata syarat mesti balik ke dah tua, tak. Yang paling banyak hafal Quran. Maka kata sahabat ni, orang menolak aku menjadi imam dan ketika itu aku berumur 6 ataupun 7 tahun. Jadi jawapan kepada soalan ni, anak lelaki sudah layak menjadi imam bila dia dah banyak hafal Quran, dia tahu hukum hakam solat dan solat dia tertib, beradab, dia layak jadi imam. Walaupun mungkin umur dia baru 6 ataupun 7 tahun. Tapi biasa anak-anak kita umur 6-7 tahun main-main dalam solat kan. Jadi pastikan walaupun dah hafal Quran, solatnya tidak main-main. Wallahu alam. Kemoterapi? Contohnya macam rawatan lah. Dia ambil rawatan kemoterapi, kita tahu mudarat dia lebih besar daripada kebaikan. Tak, dia yang lebih tahu tentang ilmu tu siapa? Dia ke ataupun doktor? Doktor. Jadi doktor bila dia buat rawatan tu, makna doktor lebih tahulah rawatan itu manfaatnya lebih besar daripada tak merawat. Cuma kadang-kadang di luar jangkaan doktor, di luar daripada ilmu doktor. Jadi kalau doktor yang merawat, maka berdasarkan ilmu doktor, manfaatnya lebih besar daripada tidak merawat cara itu. Wallahu a'lam. Kalau kita tak percaya pada doktor, jangan buat rawatan tu. Soalan dia, kita diminta melazimi istighfar. Boleh tak kita istighfar dalam hati? Apa hukum dia? Dia, ulama mengatakan bila sebut istighfar mesti sebut. Sebab tu Nabi kata, fajtahidu fid du'a. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh apabila berdoa. Istighfar tu adalah sebahagian daripada doa. Kenapa? Sebab doa ni makna apa? Minta. Bila kita minta, kena tunjuk kesungguhan. Antara bentuk kesungguhan ialah kena sebut. Kalau dalam hati je tak nampak sungguh, walaupun Allah tahu. Kita kadang-kadang, kita tahu anak kita nak duit kan, tapi kita tak bagi. Sebab apa? Kita nak tengok setakat mana dia bersungguh nak duit, iaitu dia minta. Jadi bila istighfar kena sebut, sebagaimana sunnah Nabi, Nabi sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tak ada riwayat mengatakan Nabi sebut istighfar dalam hati, tidak ada. Wallahu a'lam. Apa hukum tak jaga diri ataupun tubuh badan? Hukumnya berdosa lah. Sebab bila kita tak jaga akan merosakkan badan. Dan Allah kata apa? Dalam surah Baqarah yang lepas kita tadabbur, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah kata, jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Bila tak jaga diri secara automatik kita nak merosakkan diri kita. Secara kadang-kadang kita tak sedar. Kita makan terlalu banyak sampai gemuk kan. Itu tak boleh. Ataupun kita terlalu nak jaga badan sampai tak makan sampai membawa penyakit, hukumnya haram. Apa-apa saja yang memudaratkan diri kita, hukumnya haram. Wallahu a'lam. Boleh selagi mana tidak berjima. Boleh selagi mana tidak berjima. Dia Allah tak sebut hikmah dalam ayat ni. Cuma ulama buat kesimpulan. Sebab bila dalam data haid ni, dia kadang-kadang melemahkan badan, kadang-kadang wanita stres kan. Tapi bila dah habis darah tu, supaya dia segar balik, dia mandi. Sama juga selepas berjima. Selepas berjima, kenapa disunatkan mandi? Supaya badan kita yang lemah ketika berjima menjadi segar kembali, dan bila kita beribadat pun, kita beribadat dalam keadaan tubuh badan kita segar. Wallahu a'lam. Malaikat tak akan tahu benda ghaib. Yang tahu benda ghaib hanyalah Allah. Nabi pun tak tahu. Nabi lebih tinggi kedudukan daripada malaikat. Jadi kalau malaikat tak tahu, macam mana malaikat nak catat apa yang dalam hati? Ada amalan dalam bentuk hati. Contoh dengki, kan? Niat ikhlas, riak, itu amalan hati. Kalau malaikat tak tahu, macam mana malaikat nak catat? Allah akan bagi tahu. Apa yang dalam hati manusia, Allah bagi tahu malaikat, baru malaikat catat. Ini syarat nak gembira, reda ke ustaz? Ya, pastilah nak jadi orang beriman, kena reda kepada Allah. Kalau tak reda, dia tak beriman kepada Allah. Dia ada satu hadis Nabi kata, siapa yang melazimi istighfar, Allah akan
luaskan apa yang sempit. Itu termasuklah luas. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi lebih besar daripada yang kita nak. Yang kita nak pada rezeki. Kadang-kadang dengan rezeki banyak menjadikan kita sempit. Kenapa? Bila rezeki semakin banyak, kita akan semakin tamak. Betul? Bila kita semakin tamak, jiwa kita tak tenang. Itu bukan rezeki tu. Rezeki ialah ketenangan. Rezeki ialah kita qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Tenang je. Ada, alhamdulillah. Tak ada, okey, itu pun rezeki. Jadi kalau kita istighfar, serah pada Allah apa Allah nak bagi yang terbaik pada kita. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi insya-Allah pada malam besok di waktu yang sama dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم